Assalamualaikum, salam sejahtera Ustazah Haida dan juga rakan-rakan saya. Sebelum kita mulakan wawancara kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Saina kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi ilmu. Jadi sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya Nurullah Baitur Zaki dan rakan saya. Saya Adam Haziq bin Muhammad Faisal. Okey. Saya Muhammad Nuzul Effendi bin Fauzi. Okey. Saya Nurul Atika binti Azizun. Okey. Saya Nazat Nawara binti Bahari. Ya, Ustazah Suhaila binti Fathman. Jadi kami merupakan pelajar daripada Universiti Politek Malaysia. Okey. Selamat datang. Selamat bertemu. Hai Zaza. Dalam Maya. Maya. Ustazah sebagai orang akan kami wawancara, kami ingin kenalan Ustazah, mengetahui sedikit latar belakang Ustazah. Jadi apa yang ada maklumat tentang Ustazah pada saya ialah nama yang diberi ialah Ustazah Suhaila binti Osman, di mana merupakan bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Kuala Selembong, Ganu. Okey. Dan telah menjadi tenaga pengajar dari tahun 2011 hingga sekarang. Di mana kira hampir 13 tahun dah Ustazah menjadi tenaga pengajar. Ya, betul. Nak kenal Ustazah dulu ya? Mungkin Ustazah ada apa-apa nak tambah tentang latar belakang Ustazah? Okey, latar Belakang belakang Ustazah. Ustazah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ahli Gemik student UPC ya. Okey. Sebelum ni Ustazah bekerja di mana di Bangi. Okey, Ustazah ambilan Jacob. Degree ijazah di Morocco Maghribi. Kena tak Maghribi? Maghribi sebelah Spanyol. Maghribi sebelah Spanyol. Hampir 5 tahun. 5 tahun setengah. Hampir 5 tahun setengah di sana. Mengambil jurusan bidang pengajian Islam, iaitu Islamic Study. Masa tu Ustazah 5 orang sahaja perempuan mewarisi student hampir 15 tahun terputus. So kami jejak ke sana yang mewarisi lah, menyambung kata student Malaysia perempuan. Okey. 5 tahun di sana mengambil mengaji agama Islam dalam bahasa Arab, sepenuhnya bahasa Arab. Okey. Lepas tu masa balik Malaysia tahun 2006, Ustazah dah kahwin second year. Dah kahwin. Balik Malaysia kahwin. Tak habis Tak lagi habis belajar. lagi belajar. Macam mana jodoh di sana di sana dengan student Malaysia juga. Itu pelajar master. Okey. Kita sebenarnya jodoh pertemuan ni di tangan dia. Kita tak rancang pun nak kahwin awal, namun semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Okey. Lepas tu ada soalan? Tak ada lagi ya? Okey lagi. 2006. Okey, 2006 Ustazah balik ke Malaysia dan bekerja di Mahat Tafiz Darul Fuqaha dekat depan IPG Bangi. Sekolah anak yatim. Selama berapa tahun? 2006 hingga 2011. Sehingga 2011 Ustazah mengajar bahasa Arab juga di situ bersama dengan anak-anak yatim. Ada anak yatim saja, anak piatu dan piatu pun ada. Okey. Hampir 5 tahun lah. Hingga 2011 Ustazah ambil bidang Jacob. Jacob tu adalah semua graduan agama Islam yang ambil bidang agama Islam dan bahasa Arab. Ambil macam jurusan pendidikan untuk menjadi guru. Okey.
Okey. Sehinggalah 2011 dapat kerja guru yang tetap. Pendidik yang tetap, kerja guru yang tetap. Sehinggalah sekarang. Cuma masa 2011 Ustazah posting di ST Jenah Hilir. Ketika ni merupakan nombor Ustazah lah. Kan? Ustazah rapat dengan Tika bila Ustazah merupakan jurati netball kan, nikah kan. Jurati netball sentiasa ngatih budak sekolah rendah lah. Sehinggalah tahun 2021 Ustazah di Bangi Sungai Merak. Semua daripada mana ni? Campur-campur. Negeri mana Haziq? Saya dari Gombak, Selangor. Selangor. Adik Irdina? Saya daripada Batu K. Kuala Lumpur. Mana? Batu K. Batu K. Nuzul? Saya Skincan, Selangor. Semua Selangor. Izzati? Saya Perak. Okey, seorang Perak. Nikah kenalah. Dekat Sungai apa? Dekat Selangor je. Okey, Itu je. Lepas tu 2 tahun 2021 datang ke Terengganu. Itu je lah. Sebagai ni. Mukadimah Ida. Okey, Idina. Kita boleh mula dengan soalan. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah. Kami yakin dengan pengalaman Ustazah ada, insyaAllah dapat bantu kami dalam memberi pelajaran. InsyaAllah sebab Ustazah kahwin masa umur Ustazah 21 tahun. Second year 21 tahun hingga sekarang hampir 21 tahun Ustazah kahwin lah. Maksudnya dapat cahaya mata 5 orang sahaja. Kan? Kamu masih banyak belajar kan? Okey. Tak apa, kita terus kepada soalan. Nanti banyak surah akan share pengalaman ya. Ustazah boleh share pengalaman. Dina? Okey. Jadi tanpa buang masa, sekarang kita akan teruskan dengan sesi wawancara yang bertajuk peranan wanita dalam kekeluargaan. Jadi wanita secara keseluruhan wanita memainkan peranan yang penting dalam kekeluargaan dalam konteks keluarga. Wanita mempunyai fungsi yang penting terlihat langsung di mana wanita turut digelar sebagai salah satu tunjang keharmonian sebuah keluarga. Jadi dalam agama Islam pula wanita memiliki tanggungjawab yang besar dalam membentuk dan membangun keluarga Islam. Jadi dengan peluang yang saya ada ni, saya ingin bertanya kepada Ustazah, pada pendapat Ustazah, apakah maksud institusi kekeluargaan dari perspektif Islam? Okey. InsyaAllah. Okey. Keluarga ni Islam ni kan merupakan apa kata rumah tangga yang kita bangun dari suatu pernikahan antara siapa kita tahu dari seorang lelaki dan wanita yang dilaksanakan sesuai mengikut syariat lah agama Islam yang memenuhi kita punya syarat pernikahan hingga tahu apa dia Islam lah kan kita waras itu syarat pernikahan kan dan rukun nikah yang ada rukun nikah yang ada tu apa dia contohnya rukun nikah ada wali kan ada pengantin perempuan dan pengantin lelaki ada saksi itu rukun nikah yang ada kan manakala pernikahan kita ni untuk apa? Untuk membangun rumah tangga berdasarkan perspektif Islam lah. Ya. Dan kita cuba untuk menjadikan keluarga kita iaitu satu rumah tangga yang bahagia. Maksudnya sakinah, tenang, mawaddah dengan penuh kasih sayang dan warahmah, penuh keberkatan. Okey?
masuk dalam keluarga Islam ni pun keluarga dalam Islam ni pun Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan, telah telah menyebut menyebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Wa min ayatihi an ayatihi an khalaqalakum khalaqalakum min min anfusikum anfusikum azwajan azwajan litaskunu litaskunu ilaiha ilaiha wa ja'ala wa ja'ala bainakum bainakum mawaddatan wa rahmah. mawaddatan wa rahmah. Inna fi Inna fi dzalika dzalika laayatin laayatin liqaumin yatafakkarun. yatafakkarun. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dari antara Dari antara tanda-tanda tanda-tanda kekuasaannya kekuasaannya ialah ialah Allah Allah menciptakan menciptakan untukmu untukmu isteri-isteri dari isteri-isteri jenismu dari sendiri. jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya Kamu apa? Kamu cenderung dan merasa dan tenteram merasa tenteram kepadanya. kepadanya. Dan Dan dijadikannya dijadikannya antaramu antaramu kasih kasih sayang. sayang. Okey? Okey? Mawaddah Mawaddah warahmah tu warahmah kasih tu sayang. kasih Dan juga sayang. Dan juga keberkatan. keberkatan. Sesungguhnya Sesungguhnya inna fi inna dzalika fi dzalika laayatin laayatin liqaumin liqaumin yatafakkarun. yatafakkarun. Okey? Okey? Sesungguhnya pada Sesungguhnya jenis pada demikian jenis itu demikian itu benar-benar terdapat benar-benar tanda-tanda terdapat tanda bagi kau ya bagi kau ya berfikir. berfikir. Okey? Okey? Itu boleh Itu Ustazah boleh kupaskan Ustazah tentang kupaskan tentang keluarga. keluarga. Masuk keluarga Masuk kan? keluarga kan? Dalam perspektif Dalam Islam. perspektif Islam. Boleh Dina? Boleh Dina? Ada? Ada? Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Jadi benar boleh. benar yang boleh. keluarga Islam itu Keluarga ialah Islam keluarga itu yang ialah keluarga kita yang rasa kita rasa sehidupnya dalam satu keluarga dalam tu yang satu keluarga tu yang tenang tenang, bersama dengan mawaddah bersama dengan warahmah. mawaddah Ya. warahmah. Ya, betul. Ya, betul. Kita Kita fokuskan Islam Islam mengajar keluarga menjadikan menjadikan pasangan hidup, perkahwinan hidup itu membentuk satu keluarga, fokus kepada keluarga keluarga sakinah. Sakinah itu dalam bahasa Sakinah itu Arab. dalam bahasa Arab. Kalaulah kita Kalaulah terjemahkan kita terjemahkan bahasa Melayu, tenang. tenang, Tenang. mawaddah, Mawaddah bahasa Arab juga. bahasa Arab juga. Mawaddah itu Mawaddah itu kasih sayang. sayang, Dan warahmah. Keberkatan. Dalam bahasa Arab juga. Dalam bahasa Arab juga semua banyak dalam bahasa Arab. Tapi Tapi kita tafsirkan, kita dalam bahasa terjemahkan Melayu, dalam bahasa Melayu, keluarga mencari keluarga yang tenang, mencari keluarga keluarga yang yang berkasih sayang, dan mencari mencari keberkatan. keberkatan. Sebab Sebab kita berkahwin bukan tujuan untuk hidup senang-senang senang-senang macam kahwin je lah. kahwin je lah. Kan? Kan? Sekadar nak kahwin je lah. Apa-apa pun. Apa-apa pun. Kita kena fokuskan betul-betul kahwin kahwin ni ni adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus Fokus untuk untuk mencapai satu keluarga yang bahagia, yang tenang. dan kita Dan juga kita orang juga Islam, orang Islam, apa tujuan kita sebenarnya ialah untuk mencapai redha darinya dan untuk dan sama-sama untuk sama-sama pergi ke dalam mendapat rahmat Allah dan sama-sama pergi sama-sama apa? pergi apa? Mendapat syurga syurga ilahi lah. Tak? Betul tak? Itu sebenarnya mengikut mengikut perspektif perspektif Islam. Ha? Dina ya? Dina ya? Semua boleh? Ya. Ya. Terima kasih Ustazah. Okey. Sama-sama. Memandangkan wanita mempunyai banyak tanggungjawab sebagai anak dan juga sebagai isteri kalau sudah berkahwin. Jadi saya ingin bertanya apakah kewajipan wanita sebagai anak dan juga isteri dari perspektif Islam? Kewajipan? Kewajipan anak. Bilang balik Dina soalan. Kewajipan wanita sebagai anak. Kewajipan wanita sebagai anak dan isteri kan? Ya betul. Okey. Kewajipan wanita kita apabila kita ni macam kita kan, macam Ustazah wanita kan, seorang perempuan ataupun wanita yang bergelar sebagai anak dan juga isteri. Kita kena bahagikan tanggungjawab kita tu, kewajipan kita tu mengikut kesesuaian dan juga mengikut kewajipan masing-masing ya. Contoh, kita sebagai anak. Kita anak
mesti taat kepada ibu dan bapa. Betul tak? bapa. Betul tak? Boleh nak Tak elak boleh dah tu. nak elak dah tu. Tetapi Tetapi apabila kita kahwin, selepas kita berkahwin sebagai wanita, keutamaan kita sebagai kita sebagai anak berpaling berpaling kepada wajib kita taat pada pada suami. suami. Bukannya Ibu bapa. Okey. Ya. Ya. Kita utamakan pada suami kita. suami kita. Melainkan seorang suami dia dia lebih lebih kena kena taat pada ibu ibu dan dan bapa kan. bapa kan. Itu kena faham Itu kena faham Kena faham. Sebabnya wanita ni redanya redanya terletak pada suami. pada suami. Cuma Contohlah kewajipan kewajipan kita kita mesti kena kena prihatin prihatin juga pada ayah dan ibu. ayah dan ibu. Selagi ayah dan ibu masih ada lagi di dunia ni kan. Kalau Kalau tidak ada, tidak ada masalah. So, itu itu perbezaan antara anak dan isteri. Okey? Anak kena wajib taat pada pada ayah dan ibu. Tetapi Tetapi sekiranya kalaulah suami suami tidak izinkan isteri balik balik ke rumah kan. ibu bapa kan. Kita kena Kita kena taat taat pada perintah suami. Boleh? Boleh? Sebabnya apa-apa keizinan pada suami. Kita tak boleh nak ingkar pada suami. contohnya Kita nak keluar rumah kan. Keluar rumah kita cakap abang kita nak pergi ke rumah mak dan ayah. Kita kena cakap dulu pada suami. Kalau suami tak izinkan, memang tak boleh. kita kena minta izin dulu. Okey? Dan juga Sebagai isteri, apa kewajipan wanita sebagai isteri mengikut Islam? perspektif Islam? Kewajipan ialah isteri, kewajipan kewajipan isteri isteri ialah mentaati segala perintah dan arahan suami. selagi tidak melanggar perintah Allah. perintah Allah. Selagi Selagi tidak melanggar perintah Allah. Contohnya, suami suruh minta isteri pakai buka tudung, pakai pakaian seksi kan? Adakah itu? Betul tu Salah. pun salah. Salah kan? Okey, salah. Itu adalah melanggar hukum syarak. Melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita boleh ingkar pada suami. Sebabnya itu adalah hukum Allah. Okey? Maksudnya kewajipan kita pada suami selagi tidak melanggar hukum syariat yang Allah tetapkan. Okey? Macam tu juga sebagai anak. Okey? Anak macam ustazah. Ustazah sebagai anak. Sekarang ni ustazah ada ibu dan ayah. Okey. Jikalau ustazah nak balik tengok melawat ibu dan ayah kat kampung, ustazah kena minta izin dengan suami. Okey. Kalau suami cakap boleh, baru ustazah boleh balik. Itu mesti Semua semua kena minta izin dari suami. suami. Sebab syurga itu di bawah tapak kaki suami. Sebab sekarang ni kita kupaskan tentang peranan wanita kan dalam institusi kekeluargaan. Itulah bezanya kewajipan anak dan isteri. Ada tak macam ragu-ragu jawapan ustazah? Jelas? Jelas. Saya ada soalan. ustazah. Contohlah kan, macam ustazah kata kena minta izin suami kan macam untuk balik rumah bapa kan. Tapi kalau suami pula memang macam setahun tak kasih, 2 tahun tak kasih. Kalau macam tu boleh ke isteri tu nak tak
tak follow lah, tak taat kepada suami, ke memang kena ada keizinan juga. Kalaulah Kalaulah sekiranya berlaku kes macam tu kan, kita boleh rujuk pada kaunselor ataupun di pihak peguam mahkamah kan. mahkamah kan. Sebabnya kita kata sebab dalam Islam kan, kita cakap kena perlu minta izin dengan suami kan. sebab Kalau kita tak minta izin dengan suami, kita kita dikatakan derhaka kan, betul tak? Kalau itu adalah kalau macam masa yang tempoh yang lama tu, kita memang ini adalah macam mendera emosi isteri. Macam tu. mendera Mendera emosi isteri. Suami ni tidak ada sikap bertoleransi dan tolak ansur. Itu kes terpencil, maksudnya ini dah melibatkan masalah rumah tangga dah. Siapa tanya tadi, Haziq ke? Haziq kan? Kita sekarang ni kita cakap umum. Salah cakap umum. Umum tu sekiranya maksudnya kita utamakan minta izin dahulu daripada suami. Tetapi dalam bracket sekiranya berlaku sesuatu yang tidak ketidakpuasan dalam diri isteri itu kan, pada suami, contoh suami ni terlalu mengongkong ataupun suami terlalu menyekat keinginan isteri ke arah macam tu kan, kebaikan, nak melawat ayah pun tak boleh dalam masa yang lama. Katakan bukannya masa dalam setahun pun, dalam 3 bulan tak jumpa mak ayah pun terasa sakitnya hati kan. Itu adalah atas budi bicara antara suami dengan isteri. Sekiranya isteri ni tidak boleh berbincang dengan suami, maka kita perlu mencari solusi yang lain. Solusi lain contohnya kita perlu berjumpa dengan peguam ke, kita rujuk pada mahkamah. Sebenarnya ustazah nak cakap selebihnya bab ini sebab ustazah rujuk fokus kepada keutamaan je lah. Kalau kes yang melibatkan isu-isu yang macam tu, kes yang orang kata suami menyekat isteri ni, itu adalah suaminya masalah. Suaminya masalah tu kita kena bincang bab lain pula ya. Sekarang ni kita cakap kewajipan isteri dan anak. Betul tak? Sebab sekarang ni kan banyak sangat masalah yang berlaku dalam institusi kekeluargaan, terutama berpunca daripada suami. Tapi dalam skop yang kata keutamaan wanita ni, kewajipan wanita adalah perlu wajib minta izin dengan suami. Ya? Boleh? Okey. Ya? Okey, terima kasih Ustazah. Jadi saya akan sambung untuk soalan ketiga. Jadi soalan dia peranan ibu ataupun wanita dalam mengawal emosi anak. Ini something yang kita boleh apply lah dalam family hari ini. Peranan ibu ataupun wanita dalam mengawal emosi anak-anak. Betul. Sekarang ni semua emosi kita terganggu kan. Ustazah sekarang ni dah ada 5 orang anak, memang mencabar untuk kita mendidik anak-anak kita lebih-lebih lagi dalam didikan kita dalam didikan seorang ibu untuk anak-anak macam mana. Peranan kita adalah tidak langsung secara tidak langsung memang sikap ibu ataupun wanita perlu banyak bersabar. Tapi sabar itu adalah ada haknya. Sebab ibu sekarang ni wanita sekarang ni banyak tugas kewajipan.
Contoh macam ustazah ustazah bekerja kan. Bekerja dan ibu sebagai ibu ibu juga dan hari-hari hari-hari menguruskan rumah tangga kan. nak handle Nak handle rumah tangga rumah tangga lagi, nak handle apa tu kerja kita lagi kan. Semua kena bertenang. Semua mesti bersabar. bersabar. Kalau tidak ada sabar, maka out lah ya. Okay. Peranan kita contohnya kalau anak-anak ada masalah, kita dulu mesti kita buat contoh contoh teladan yang baik. Kita buat benda yang baik dekat anak-anak. sebagai guru Contoh ustazah pun guru kan. Guru kita kalau anak murid kita dalam kelas kita menunjukkan perangai yang tak baik. kita jangan marah. Marah tu boleh, tapi bertempat. Itu kena jaga, jaga emosi kita supaya kita stabil. Kita jaga emosi anak-anak, kita perlu juga jaga emosi diri kita. Seorang isteri perlu jaga emosi diri diri sendiri sendiri sebelum dia nak mengawal emosi orang lain, emosi anak-anak. Terutamanya zaman sekarang zaman yang banyak mencabar ni memang contohlah ustazah kan. Kalaulah suami ustazah marah kat ustazah, kita pun secara tak langsung emosi kita terganggu. Betul tak? Emosi ni amat penting ya. Amat penting supaya kita sentiasa tenang, sentiasa cool kan. Bila kita Bila akan kita akan tenang, anak-anak buat perangai, anak-anak ada masalah, so insya-Allah kita akan menyelesaikan masalah tu dengan baik dah. Tenang sahaja. Contohnya kesnya contohlah anak-anak kita tengah bergaduh kan. Kita tak boleh nak cakap, kau buat apa tu? Umi nak cakap lah bagi Umi. Umi nak cakap lah, jangan ni gaduh hari ni kan. Semasa dah tarik telinga kan. Pukul. Kita cakap elok-elok. Kita cakap elok-elok ya. Satu lagi kita kena banyak berdoa ya. Banyak berdoa pada Allah supaya lembutkan hati-hati anak-anaknya. Doa seorang ibu adalah penting dalam kekeluargaan. Sebab semua hubungan kita dengan manusia adalah darinya ya. Dari Allah SWT. Okay. Sebab itulah perkataan sabar banyak dalam Al-Quran. Al-Quran tu banyak sangat perkataan sabar. Allah bercakap, Allah menyebut Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebab itulah nak masuk syurga ni, ibu banyak banyak bersabar. Kalau kita banyak bersabar, insya-Allah banyak semua maksudnya insya-Allah lah majoriti ibu ni akan masuk ke syurga ya. Jadi wanita ni perlu berada dalam keadaan tenang sebelum nak mengawal emosi anak-anak. Macam ustazah kalau ustazah tak tenang, emosi kita ni akan lepas pada anak-anak. Okay? Jadi anak-anak tu akan meniru ataupun melihat keadaan emosi ibu dulu. Maksudnya anak-anak itu mencorak kepribadian ibu dan bapa. Setuju tak? Kalau anak-anak jenis yang suka marah-marah tu, maka ibu bapa pun suka bergaduh tu kan. Lagi ada yang tambah tu ustazah macam lain macam ada yang masuk boleh bagi pandangan, ada yang macam petang kan kita macam tak fresh dah fikiran kita, macam-macam kita nak ni kan. Macam adik-adik pun mesti ibu ayah kat rumah kan semasa macam-macam lah kan. Jadi itulah
itulah fokus kita sekarang ialah macam mana kita nak kawal emosi anak-anak. Seorang ibu mesti mesti bercakap dengan dengan keadaan yang baik, keadaan yang baik yang lebih tenang, lebih sejuk pada anak-anak supaya anak-anak mendengar apa yang ibu cakap dia orang lah. Contohnya macam dia orang tengah bergaduh, kita jangan tengking. Tiba-tiba kita pula menyembah api. Kita cakap apa ni Nuzul ni gaduh ni dengan adik. Kan? Kita panggil dia orang. Panggil. Bercakap. Cakap elok-elok. Kenapa ni? Jangan marah. Ada tikanya marah. Tapi nanti marah. Anak-anak kita akan memberontak ya. Lebih-lebih lagi sekarang ni zaman yang penuh mencabar dengan gadget ni kan. Betul tak? Kita tak tahu sebab ni gadget itu merupakan maaflah Ustaz cakap memang rosaklah ada gadget ni. Betul tak? Banyak buruk daripada banyak baik. Boleh tak? Itu je lah Ustazah boleh kupaskan tentang peranan ibu dalam mengawal emosi anak-anak. Sabar je lah. Boleh. Tapi kita nak sabar tu kesenang Betul. Betul tak? Semua itu sebab sabar tu banyak disentuh dalam Al-Quran. Sabar dengan kerenah manusia, sabar dengan kerenah suami, sabar dengan kerenah kawan. Kan? Ini dalam institusi keluarga lagi banyak sabar. Banyak. Okey, next. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi soalan nombor 4 boleh kaitkan sikitlah dengan gadget dengan anak-anak sekarang. Betul. Jadi soalan nombor 4, peranan ibu untuk mengawal anak daripada pengaruh media sosial. Soalan yang memang famous sekarang ni kan sebab Ustazah pun memang tak tahu nak cakap macam mana untuk mengawal media sosial ni. Ustazah pun perlu rujuk pada pandangan dan cadangan daripada orang lebih berpengalaman kan. Ustazah pun masih lagi perlu kata minta pandangan daripada orang lain kan, sebabnya Ustazah mengalami situasi yang sama berdasarkan soalan ini. Contohnya cuti sekolah ni majoriti anak-anak budak-budak main gadget kan. Betul tak? So macam mana Ustazah nak kawal dia orang punya media sosial? Contohnya daripada pengaruh media sosial ni gadget lah kan mesti kan. Media sosial sebab berpunca media sosial ni lebih terbukaan. Contohnya TV, rancangan TV pun dah lebih terbuka lah kan. Dari segi nyanyiannya, maksiatnya. Betul tak? Pengaruh media sosial. Media sosial lebih kepada elektronik. Betul tak? Elektronik. Dulu zaman Ustazah banyak kita beli majalah. Tak ada telefon lagi ni. Betul tak? Tak ada TikTok, tak ada Instagram, tak ada Facebook. Tak ada. Jadinya dulu memang beza amat jauh sekarang ni dengan zaman moden, zaman kontemporari ni ya. Zaman hebat, zaman ujian kita ni. Zaman dah akhir zaman memang banyak masalah kita akan timbul ya. Jadi Ustazah sebagai peranan ibu ni, kita untuk kawal ni kita akan kena sentiasa pantau. Kena berhati-hati, pemantauan dan pemerhatian itu penting ya. Kita perhati gerak-geri anak ni. Sebab zaman sekarang ni cabaran memang amat tercabar. Ibu bapa pun memang pening kepala nak mengawal anak-anak. Kat rumah Ustazah ni TV sentiasa Ustazah ada bersama mereka. Kan? Tengok benda-benda. Contohnya kalau nyanyian tu, kalau macam ada
hiburan yang yang terlampau tu kita terus tutup. tutup. Kan kita cakap, Kan kita okey cakap, stop. okey stop. Lah, Stop lah. berhenti kan. Tak payah tengok channel ni dan channel dan tukar channel channel tukar lain. channel lain. Okey. Lepas Okey. tu Lepas tu cerita tengok drama cerita apa sekarang drama ni kan apa dah sekarang ni kan dah macam-macam macam-macam dah kan. Tak sesuai untuk anak-anak tengok kan. Sebab zaman Sebab sekarang ni kita zaman tengok sekarang ni kita pengaruh tengok pengaruh media media sosial pun kan. anak-anak Anak-anak meniru meniru gaya gaya tu tu diorang tu kan. artis ni ni bawa bawa benda yang tak elok kan. lebih-lebih lagi Lebih-lebih lagi dari segi penampilan penampilan seorang penampilan penampilan berpakaian etika etika pemakaian. pemakaian. Oi. Satu lagi Satu lagi Korea. Lagilah. Anak ustazah pun yang perempuan tu perempuan tu Korea. suka Korea. Tengok cerita Tengok Korea. cerita Korea. Aduh. Tapi tak buat tidak. Tapi tak buat tidak. Tengok cerita tak ada masalah. Cuma jangan tiru. Jangan tiru sampai dari segi dari pakaian, segi pakaian ke apa kan. Jadi peranan ibu ni sentiasa meletem, menasihati, bercakap, cakap kan. Yang ketua keluarga suami ni perlu sentiasa menyokong pada isteri dia kan sama-sama. Padahal itu peranan seorang ayah. Tapi Tapi itulah wanita ni banyak sangat tanggungjawab dia kan. Yang kedua pengaruh apa lagi iaitu dari segi makeup makeup kan. Makeup tu pengaruh juga tu kan. ni beli produk contoh produk produk kosmetik lah kan. Kat TikTok jual macam-macam ni cantik lah semua. Memang tak boleh lagi perempuan ni. Semua nak yang nak jadi jadi putih pun kena beli kosmetik yang macam-macam kan. Tapi bahayanya kita tak tahu kesan dia macam macam mana kan. ustazah Ustazah pun masih lagi menasihati anak ustazah supaya jangan terpengaruh dengan media media sosial ni. Orang media sosial ni memanglah dia nak niaga, betul tak? Nak meniaga, dia orang dapat keuntungan daripada dia orang saja. Tapi yang tersakiti kita lah kan. Anak-anak yang tersakiti. Tipah tertipu orang katakan. Dah lupa dia khabar. Dah khabar dia lupa. Okey lagi Gadget. Pengaruh media sosial. Gadget lah TikTok. Orang menari kita pun nak menari juga kan. Ustazah pun macam tu. Kat sekolah tengok anak murid bertudung. Tapi tengok TikTok tak bertudung. Dan lain tu banyak tanggungjawab ustazah nak kawal, nak perhatikan anak murid lagi kan. Anak kita lagi. Tapi yang penting anak-anak kita semualah. Anak-anak kita ni perlu tengok. Tengok ustazah kecil, semak. Seorang ibu ni kena semak, sentiasa pantau. Kontrol tengok daripada A to Z. Ada tak ID TikTok dia, ID Instagram dia, ID Facebook dia kan. Pastikan dalam telefon dia tu ada tak gambar-gambar yang tak okey ke kan. kalau TikTok tu biasa menjoget. Setakat ni Alhamdulillah tak ada lagi lah. Cuma macam itulah. Peranan ibu ni mesti sentiasa bergerak. Sentiasa alert tu tercakna kan. Tak boleh tidur kita seorang ibu wanita ni. Berat. Sebab didikan sekarang ni memang perlukan pengawasan yang amat tinggi. Pengawasan yang amat tinggi. Kalau sebab pengaruh media sosial ni banyak lebih kepada telefon ustazah. Betul tak? Kan telefon tu memang merosakkan lah. Betul tak? Setuju tak saya cakap? Telefon tu merosakkan. Okey. Itulah Ustazah nak beritahu peranan ibu ni untuk mengawal pengaruh media sosial ni. Kita perlu cakna dan prihatin terhadap keadaan anak-anak kita. Boleh? Aziz, boleh Zik? Boleh puas hati tak? Tak dengar lah. Hello? Okay. Hello?
Okey. Ah, Terima kasih Ustazah. terima kasih Ustazah. Sama. Sama. Soalan seterusnya Soalan apa pula? seterusnya apa pula? Okey, terima kasih Okey, Adam. terima kasih Adam. Okey, saya ingin Saya bertanya ingin kepada bertanya kepada Ustazah Ustazah Suhaila yang lebih arif yang lebih arif dalam konteks konteks ini ini dengan dengan soalan. beberapa soalan. Soalan pertama, Soalan pertama, sumbangan sumbangan ekonomi oleh wanita kepada Boleh keluarga. Ustazah terangkan? Boleh Ustazah terangkan? Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey, sumbangan, Okey, sumbangan ekonomi oleh oleh wanita kepada keluarga. Okey, sumbangan Okey, ekonomi sumbangan macam mana? ekonomi macam mana? Iaitu Contohnya kita berniaga 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 tu berniaga berniaga barang ke, berniaga berniaga kuih kuih ke kan? Kalau tidak Kalau tidak ada peranan dan juga bantuan wanita, daripada wanita, maka ekonomi kita takkan ekonomi kita maju. takkan maju. Zaman Zaman sekarang ni ramai dah wanita bergerak usahawan yang berjaya kan? Sebab apa? Sebab nak Sebab nak membantu kewangan dalam keluarga. Tidak Sebab wanita sekarang ni dia tak mengharap dah pada pada kewangan kewangan suami. sebab Wanita wanita sekarang ni dia dah lebih berfikir dengan jauh lagi jauh lagi Contohnya ekonomi semakin maju dengan bantu wanita. Contohnya kalau wanita berjaya menjual barang-barang dalam dalam internet dalam ke dalam website Facebook ke Instagram kan. Terutama dalam tengok TikTok sekarang ni ramai dah wanita yang berniaga berniaga barang. Alhamdulillah lah. Maksudnya Bila wanita berniaga maka kita bersaing maju dengan orang lain, dengan negara negara lain kan. Boleh membantu kewangan dan ekonomi negara Malaysia lah. lebih lebih tinggi lagi. Dengan sebabnya Sebabnya wanita sekarang ni lebih aktif, lebih cerdik, cerdik, lebih inovatif, kreatif. buat macam-macam buat berniaga kan. jual produk apa? macam craft tangan, kuih-muih, biskut raya, krepek, yang tu even malah orang yang cikgu pun kerja part time buat berniaga lah. Itulah banyak sumbangan dia orang ni banyak ya. Sebab dia orang bila kita kata sumbangan dia orang ni boleh membantu suami-suami kan meringankan beban suami kan, saling bantu membantu. Itulah peranan isteri kan. Maksudnya kita walaupun kewajipan dalam institusi keluarga adalah kewajipan suami sebenarnya untuk mencari nafkah kan, tetapi tetapi tak salah kalau isteri untuk mencari membantu rezeki dan dengan secara secara tidak langsung bila isteri ini membuka perniagaan maka bertambahlah ekonomi negara kan. Itulah cakap Alhamdulillah sekarang tengok ramai usahawan yang berjaya kan. Ada yang sampai ke pergi salurkan produk kita keluar negara kan. Betapa kreatifnya. Contohnya apa tu bonda kita tu buat produk kesihatan malah dapat membantu wanita-wanita di luar sana yang lain tu boleh mencari ubat dan juga suplemen kesihatan. Alhamdulillah dengan adanya perniagaan wanita ni maka benda tu kita boleh share tu kita boleh kongsi manfaat sama-sama dan juga kita membantu wanita untuk menjadi lebih sihat kan. Dan juga kita tolong orang yang susah
susah. Contohnya macam mana Contohnya tolong? macam mana tolong? Okey, contohnya ustazah Contohnya ni ustazah ni bos bos produk produk kesihatan. kesihatan. Jadi ada di luar sana ada di luar wanita yang sana susah, wanita yang tidak susah, bekerja. tidak bekerja. Jadi kita kita jadikan dia jadikan sebagai dia dia sebagai stokis. dia stokis. DS DS dropship ke apa dropship ke. ke apa ke. Jadi Jadi setak langsung dia membantu membantu dia. dia. Dia pun cari orang lain juga. Kan? Itulah kata hidup kita ni dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. orang lain juga. Boleh? Boleh? Nuzul? Nuzul. Itulah Okey, semangat Itulah kita. semangat kita. Tapi saya nak bagi pendapat sikit boleh tak? pendapat sikit boleh tak? Ya, ya. Ya. Kalau kita lihat Kalau banyak kita lihat kes banyak seperti kes seperti keganasan keganasan rumah rumah tangga, tangga, perceraian, bila kita dan bila kaji kita kaji dan mendidik, kemudian masalah ini berpunca daripada masalah ekonomi. Sumbangan ekonomi oleh wanita seperti mencari pendapatan tambahan macam saya kata tadi, berniaga, wanita usahawan. Dengan itu wanita dapat membantu suami untuk memperkuatkan lagi ekonomi ekonomi sesebuah keluarga. Betul tak Zaza? Betul? Betul. Okay, soalan kedua saya, pandangan masyarakat kepada wanita yang memilih untuk bekerja berbanding menjadi suri rumah. Pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Okey, pandangan Pandangan masyarakat zaman sekarang ni orang tak hairan dah. Sebab Zaman sekarang ni dah ramai yang bekerja. Ramai sangat Ramai sangat bekerja. Kenapa? Sebab kita kita dah dah ekonomi kita ekonomi kita dah semakin tinggi. Jadi ramai yang Ramai yang berada berada dalam keadaan yang 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 susah. yang susah. Yang susah. Yang susah. Ramai yang berada dalam keadaan yang susah. Betul tak? Betul tak? Sebabnya ekonomi kita semakin tinggi tinggi dan sumber sumber pendapatan kita ni perlu diteruskan. diteruskan. Betul tak? Jadi pandangan pandangan masyarakat masyarakat ni kepada orang yang pada bekerja, orang yang bekerja, alhamdulillah dia orang ni dia orang ni menyokong menyokong kan. daripada si rumah ni ramai ramai yang juga yang jadi si rumah. tapi Tapi kita perlu tahu suri rumahnya rumahnya bukannya si rumah sahaja dekat rumah kan. mereka membuat juga perniagaan di rumah dari rumah. Contohnya perniagaan online dalam online kan. Kalau ada yang Ada kawan yang kawan ustazah kan. anak 7 orang. Anak 7 orang. Suaminya Suaminya dulu dulu kerja jaga saja. Jaga sekolah. Anak 7 orang semua lelaki. Dan Dan kawan ustazah perempuan. perempuan tu tak bekerja pula. Sebabnya dia tak sihat. Kita sekarang ni tengok pada tengok keadaan orang pada keadaan orang ni macam-macam macam-macam macam kes, kes, macam-macam kisah. macam-macam kisah. Ustazah pun Sekarang sekarang ni ni baru je message dengan dia ni lepas tadi keadaan. Ya kan? Kita yang Kita yang berkejaya, berkejaya, dia tak berkejaya dia tak dekat berkejaya rumah aja. aja. Susahnya hidupnya kan. Suaminya Suaminya jaga jaga berapa je kan? Ibu. Lepas tu anak 7 orang. Yang bersekolah hanya 4 orang saja. Jadi Ustazah pun tanya. Kerja tak sekarang? Kat rumah kerja tak? Tak ada kerja apa-apa. Sebenarnya Ustazah cakap kalau buat kuih, buat kuih ke buat es krim okey juga kan? Sebabnya pandangan masyarakat pada yang berkejaya ni lebih baguslah daripada suri rumah. Sebab si rumah ni kadang-kadang dia tidak hanya dekat rumah kan. Tidak memberi semangat ke orang lain, kat masyarakat kan. Contohnya iaitu
Guru. Contoh kerja, Guru boleh boleh membantu masyarakat mengajar anak-anak dia supaya orang supaya lebih berjaya lebih berjaya anak-anak didik dia anak dia orang. orang. Sebab nak harapkan mak ayah ajar dekat rumah tak boleh dah tak kan. boleh dah kan. So itulah So itulah orang kata masyarakat zaman sekarang ni dia dia bersangka baik dah. dah. Lebih Lebih terbuka, terbuka, lebih lebih positif. positif. Lebih Lebih pada positif pada wanita yang wanita yang berkejaya. berkejaya. Namun Namun begitu mereka tidak pelekehkan pelekehkan kepada orang kepada yang orang bekerja di yang rumah, bekerja di yang rumah, serumah yang ni tak serumah ni tak pelekehkan. pelekehkan. Cuma itulah Cuma masyarakat itulah lebih masyarakat lebih positif, positif, lebih pada suka orang yang pada orang yang berkejaya. berkejaya. Kalau suri Kalau rumah ni suri rumah ni biasanya dia bukan, tengok pada kerja tak kerja. Contohnya ada degree tak ada degree. Kalau adik kalau ustazah adik tu ustazah tu ada master pun berada di rumah berada di sahaja. rumah sahaja. Ada master Ada pun master berada di pun rumah berada di sahaja. rumah sahaja. Zaman sekarang ni walaupun kita walaupun kita belajar tinggi-tinggi tak semestinya kita akan bekerja. Betul tak? Ada yang belajar tinggi-tinggi, ada master, ada PhD, masih lagi berada di rumah. Selepas Lepas kahwin, kahwin, ada ada kalanya kalanya suami suami tak izinkan kerja. Sama. Yang kedua, adanya degree master, PhD, tidak ada peluang pekerjaan. Tidak ada peluang Tidak ada peluang pekerjaan. Maksudnya tak dapat job. Kan? Kita Kita apply, tak ada job. tak ada job. Tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki lah. Walaupun kita dah Walaupun usaha, kita dah usaha, tapi tak ada rezeki. So, inisiatif yang ketiga terpaksa lepas kahwin jadi jadi suri rumah sahaja. Kan? Tapi jadi Tapi suri rumah sahaja pun kita perlu bijak. Bijak perempuan Perempuan ni kena perlu bijak ya. Kenapa saya cakap? Walaupun Walaupun kita kita tak tak belajar tinggi, kita perlu bijak. Contoh, tak dapat tidak, kita si rumah, kita buatlah ais kering kat kat rumah ke jual untuk siapa-siapa, betul tak? Itu Itu peluang yang peluang yang ada ada lah kan. Kalau tak bijak, menunggu bulan bulan tak akan jadi atur riba cakap kan. So jadinya itulah sebabnya kalau zaman sekarang tak kerja ni susah. Okey? Boleh Nuzul. Saya setuju. Sebab pandangan masyarakat terhadap wanita yang memilih bekerja ni sekarang normal lah. Sebab sekarang pun ramai yang wanita yang dah berumah tangga pun ada juga bekerja. Tapi masa kini masyarakat menganggap sebagai individu yang mandiri lah dalam membantu sebuah keluarga. Itu saja. Betul. Sekarang ni azan lah. Kita sambung semula kita punya wawancara hari ni. Okay, soalan pertama saya untuk Ustazah. Pada pendapat Ustazah, apa perubahan peranan wanita dari generasi dulu dengan generasi sekarang? Apa perubahan peranan wanita? Perubahan ya? Perubahan peranan wanita. Okey. Peranan daripada wanita dulu dengan zaman sekarang ni memang amat berubah. Memang lebih jauh ya. Sebabnya semua berpunca daripada kemodenan perubahan elektronik. digital kan perubahan sekiranya ke arah era globalisasi ni berbanding zaman dulu generasi dulu tidak ada sangat cabaran kan. Zaman sekarang ni memang lebih hebat. Perubahan contohnya apa? Perubahannya dulu ibu nak mendidik anak, mengasuh anak dalam dalam rumah, tidak tidak ada ada alat alat canggih, tidak ada tidak alat ada alat elektronik, tidak ada gangguan pun. kan Kan? Zaman Zaman sekarang perubahan wanita sekarang
lebih jauh berubah. berubah. Sekarang ni banyak Banyak gangguan yang yang berlaku. Gangguan Gangguan seperti seperti macam itulah elektronik yang lebih canggih, ada ada TV, ada telefon, ada ada komputer, komputer, ada ada macam-macam ya, gangguan-gangguan. gangguan-gangguan. So, So, maka maka berubahlah berubahlah segala-galanya. segala-galanya. Kan? Kan? Adalah kesannya amat buruklah. buruklah. Kesannya Kesannya amat buruk. buruk. Dan Dan salah salah tengok generasi zaman dulu dengan zaman sekarang sekarang ni, ni, ibu ibu zaman dulu zaman tidak dulu penat. tidak penat, Kurang kurang penat. berbeza dengan zaman sekarang ibu dan wanita amat penat dan letih. Okey? Okey? Zaman dulu Zaman dulu generasi yang sebelum kita ni, ibu ibu hanya bekerja di rumah sahaja. Maksud Maksud bekerja di rumah tu bukannya bekerja macam bekerja bekerja online, tidak. Bekerja Maksudnya hanya bekerja untuk untuk rumah tangga. Bekerja Bekerja untuk untuk rumah tangga, jaga anak-anak, tak perlu bekerja bekerja di luar sana. Sebab dulu zaman dulu para bapa sahaja yang bekerja mencari nafkah, mencari rezeki di luar sana. Tidak ada masalah sebab zaman zaman dulu generasi dulu ekonomi masih lagi rendah. Ekonomi masih lagi rendah berbanding zaman sekarang ekonomi dah tinggi, Okey? Okey? Jadi zaman sekarang ni generasi sekarang ni dah berubah semuanya dengan faktor menyebabkan wanita zaman sekarang ni perlu keluar mencari rezeki. Keluar mencari rezeki. Kenapa? Untuk membantu pasangannya di rumah ni. Okey? Membantu suaminya. Sebab bila ada anak, maka ekonomi lebih banyak lagi ya. Zaman dulu tidak tidak ada sangat orang kata wang kewangan yang lebih banyak sebabnya dah mencukupi keperluan di rumah. Contohnya apa? Zaman dulu tak ada nak bayar estro, tak perlu nak tak perlu nak bayar top up kredit, tak perlu nak tak perlu nak bayar internet, kan? sebab tidak ada faktor untuk membayar, menggunakan sebab tu tak ada dalam zaman dulu. Tapi zaman sekarang tengoklah kan, macam-macam nak bayar. Apabila ada je elektronik di rumah, bukannya free semua. Semua memerlukan bayaran. Nak bayar itu, ini, itulah perubahan. Jadi itu sebabnya lah wanita sekarang ni perlu membantu pasangan atau membantu suami dalam mencari wang, duit dah kan. Sebabkan faktor-faktor inilah faktor yang orang kata menyebabkan perempuan perlu mencari wang yang lebih untuk menyara kehidupan. Melainkan suami dah ada gaji yang mahal, gaji yang mencukupi, tidak apa. Tapi mengikut statistik zaman sekarang ni memang majoriti 90% wanita bekerja. Sebab ekonomi terlalu tinggi menyebabkan tidak cukup untuk suami seorang sahaja yang bekerja di luar sana, ya. Sebab faktor itulah. Contoh dalam rumah kita perlukan banyak pembayaran terutama kepada barang-barang elektronik, TV, telefon sendiri, telefon rumah lagi, internet, Unify, kan? Elektrik bayar, air bayar, kan? Bertambah semuanya. Lepas tu dari segi anak-anak pula bila masuk sekolah menengah, bayar yuran,
Masuk Masuk EU lagi banyak nak bayar. Kan? Bukannya free. Itulah Itulah Ustazah Ustazah cakap. Zaman Zaman dulu nak masuk EU payah. payah. Nak masuk Nak EU masuk EU susah susah sangat. sangat. Kan? Kan? Orang-orang yang cerdik cendekiawannya hanya untuk terpilih masuk untuk EU. masuk EU. Zaman Zaman sekarang sekarang bukannya awal cerdik saja boleh masuk EU. Dapat result Dapat yang result yang biasa biasa pun boleh boleh masuk masuk EU. EU. Sebab apa? Bukan Bukan saya cakap memang tak dapat tidak EU pun satu persaingan di antara mereka untuk perniagaan kan. Jadi itulah banyak benda yang ibu ibu bapa bapa perlu nak buat bayaran. kan? Kan? Akan letak Masa masa zaman dulu generasi yang yang sebelum sebelum ni ni memang memang tidak adalah bayaran bayaran yang terlalu tinggi tinggi untuk menyara. untuk menyara. Okey, Okey, Tika? Boleh? Masih peranan Masih peranan wanita perlu membantulah membantu mencari rezeki yang lain, bahan. Okay, faham. Jadinya daripada apa yang Ustazah beri Kan? pendapat. Jadinya daripada pendapat Ustazah tu kita nampak perubahan negara yang makin maju membuatkan wanita perlu cari perlu penat lebih sikit. Betul. Nampak tak? Betul tak? Dari Dari segi memang macam tu. Memang orang cakap generasi dah berubah daripada generasi A sekarang generasi Z. Generasi Z ni dah penuh dengan barang elektronik di rumah. Kan? Semua guna elektronik. Peti Peti ais. ais. Dulu Dulu mana ada peti ais? Jarang. Enggak. Orang Orang miskin dulu. Orang miskin Orang miskin zaman sekarang pun pakai peti ais. Kan? Dulu mana Dulu ada mana ada aircon? Jarang pakai Jarang pakai aircon kan? Apabila kedai aircon dah banyak, orang pakai aircon. Jadi semua tunjang tu adalah kewangan. Kita nampak tak? Kewangan tu. Sebab dari segi kewangan tu lah menunjukkan kehidupan kekeluargaan institusi kekeluargaan ni tenang, bahagia ataupun tidak tenang, tidak bahagia. Faktor utama kewangan. Kalau Kalau tidak ada kewangan maka susah. Okey. Okey, Ustazah. Jadi soalan seterusnya, kalau kita perasan kes penceraian meningkat. Bagi contoh kes yang paling famous last year, Alif Tega tu, dia cerai. So, apa pendapat Ustazah, apakah punca keruntuhan rumah tangga? Okey. Dia berbalik pada tadi saya cakap. Banyak faktor sekarang ni Satu faktor kewangan kan. Apabila kewangan tak cukup, maka bergaduhlah antara suami isteri. Sebabnya kita kalau dah berkahwin, kalau yang tidak ada anak tu, alhamdulillah maksudnya ustazahnya kuranglah pergaduhan. Kuranglah kata kewangan kita nak guna duit. Tapi kalau kita dah ada anak, tanggungjawab itu lebih besar dan berat. Itu faktor utama menyebabkan penceraian. Sebabnya bila isteri tak cukup, mulalah kan marah kat suami. Isteri nak beli macam-macam, nak beli makeup lah, nak beli baju. Kan? Yang kedua ialah keruntuhan rumah tangga ni berpunca juga daripada ketua keluarga si suami itu. Kenapa? Contoh iaitu isteri terpaksa meminta cerai dengan suami kerana suami itu tidak
tidak tidak bertanggungjawab. Maksudnya Tidak bertanggungjawab tu tidak memberi tidak memberi nafkah lah. tidak memberi Tidak memberi nafkah. zahir Zahir dan batin. Okey. Dia Suami tu tu malas bekerja. Malas bekerja. Tidak suka. Tidak berusaha untuk mencari pekerjaan di luar sana. Hakikatnya suami tu dia wajib mencari nafkah, mencari kerja. sebab suami apabila apabila dia dah bergelar seorang lelaki, apabila dia sudah bergelar seorang suami, maka tanggungjawab dia lebih berat. Ingat nuzul dengan Hazib. lebih berat. sangat berat. Jangan fikir kahwin tu seronok. Tak seronok. Seronok tu memang seronok. Tapi daripada seronok tu banyak tanggungjawab yang perlu kita buat. Ini tak. Sebelum kahwin seronok semua. Kan? Tapi lepas kahwin, ramai yang kahwin 2 tahun, 5 tahun dah bercerai. Sebab apa? sebab Sebab berpunca daripada tidak bertoleransi, tidak bertoleransi. dah malas. Sebab dia tak tahu tanggungjawab dia. Sebab itulah kita kena sebelum kahwin kena Kenapa? Kena belajar ni khusus perkahwinan kan. Lepas tu perempuan minta cerai. Suami biasanya dia buat hal ni ada dua kategori. Ada banyak kategori. Yang kategori pertama contoh suami mai barang. Suami tu dia ambil dadah. Enggak. Ada kawan ustazah, ada suami dia main. Walaupun bomba bekerja tapi ambil dadah. Menyebabkan dia tak emosi tak stabil kan. Emosi tak stabil. Porak-poranda lah. Dadah kan. Macam mana keadaan kan. Daripada benda tu kan jadi lebih bahaya. Baik kita minta cerai. Minta pisahkan. Bahaya betul. Yang kedua hadirnya orang yang ketiga. Ini memang kif alif 3 lah. Kif alif 3 ni memang hak isturia. Bukan alif 3 je tika. Alif 3 tu memang sebab dia influencer. Kan sebab dia influencer. Orang biasa pun ramai dah. Ramai sangat. Sebab keruntuhan rumah tangga ni, kalau kat mahkamah syariah tu, setiap 5 minit ada je bercerai berai. Ada kes bercerai. Betapa ramai yang bercerai. Sebab itulah zaman akhir zaman ni puncanya orang ketiga. Punca orang ketiga ni dia punca apa sebenarnya? Daripada punca apa sebenarnya? Daripada pengaruh media sosial juga. Kita berbalik kepada asal usul tadi. Akar tadi kan. Daripada bawah tadi. Apa sebenarnya punca ni kan. Punca kerutan akhlak ni iaitu kerutan rumah tangga ni. Sebab ada elektronik lah kan. Elektronik. Sebab ada WhatsApp group. TikTok, Facebook, nak cari jodoh, Facebook. Itulah yang tak apa. Islam tidak melarang untuk suami itu kahwin ramai. Tidak salah untuk mengamalkan poligami kan. Kita tak boleh melarang hukum buku Allah kan. Tidak boleh melarang. Sebab itu adalah hukum Allah. Dan Allah buat hukum itu adalah ada hikmah yang tersembunyi sebaliknya. Apakah hikmahnya? Hikmahnya iaitu contohnya isteri dia tu tak boleh melahirkan anak. Kan? Tidak boleh melahirkan anak. So boleh kahwin yang kedua untuk menambahkan zuriat, untuk mendapatkan zuriat. Tapi zaman sekarang dah ada anak buat hal.
Sebab ikut sebab nafsu. ikut nafsu. Dan Dan berpunca berpunca daripada siapa? Daripada Daripada perempuan sebenarnya. Salah Salah perempuan sebenarnya. Bagi Ustazah lah. Lelaki tak salah. Bukan tak salah. Bukan tak salah. Lelaki salah segi apa? Lelaki salah zaman sekarang malas. Malas Dan dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Dia boleh Dia boleh kahwin kahwin ramai sebabnya perempuan perempuan zaman sekarang ramai. Perempuan Perempuan zaman sekarang ramai sangat. Jadi Jadi sekiranya dia nak kahwin ramai, dia tak boleh abaikan tanggungjawab dia kepada isteri pertama. Dia berkena Dalam dalam Al-Quran bercakap kalau tak mampu seorang, seorang saja. Kalau mampu Kalau mampu boleh sampai hingga 4. Tapi zaman Zaman sekarang sekarang ni nak ikut nak sunnah ikut je. sunnah je. Sunnah Nabi. Kalau ramai nak ikut yang tu je. Bilangan sahaja nak kahwin ramai. Namun hakikatnya sunnah Nabi ajar apa? Nabi ajar ikut cara Nabi tu. Ikut sikap Nabi. Ikut macam Nabi ajar. Layan Layan isteri baik-baik kan? Ini tak. Ya baikkan. Ya, itulah. Perempuan ni ingat ingat dia lemah. Perempuan ini lemah. Tapi kalaulah ketua keluarga, pemimpin keluarga tu pandai menjaga permaisurinya, insya-Allah. Perempuan itu dia kan lembut. Perempuan dia ikut acuan suaminya. Tapi ada je isteri yang perempuan yang kasar kan ada. Yang jenis macam apa? Perempuan jenis macam suka lawan cakap suami. Sebab itulah ramai yang perempuan dalam neraka. Kan? Itulah. Seterusnya kenapa? Runtuhnya perceraian. Sebabnya itulah puncanya marah sebab suami tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ya? Sebab ada baru ni ada kawan ustazah message dia nak divorce lah sebabnya suami dia kat isteri kedua. Sebab apa dia suami dia tidak bertanggung jawab, tak jaga dia baik, tak bagi nafkah. Silap. Salah awak. Lelaki lah kan kesian pula perempuan. Itulah. Sebabnya punca perceraian nikah ya? Boleh tiga. Terima kasih. Peranan wanita untuk masalah. Dia kata peranan kan? Peranan wanita untuk mengurus masalah rumah tangga. Peranan. Okey. Peranan ni untuk mengurus kerutuhan rumah tangga ni kan. Yang step dia langkah dia ialah jumpa peguam. Sila pergi rujuk khidmat bantuan peguam. Okey? Peranan wanita untuk membasmi dan berbincang dengan pihak keluarga lelaki. Pihak suamilah. Mak mertuanya kan. Dan juga mencari orang yang ketiga supaya masalah itu dapat dibasmikan sebelum runtuhnya perceraian. Sebelumnya bercerai. Maksudnya kita minta khidmat nasihat dan bimbingan, tunjuk ajar daripada orang luar. Kalau tak mampu, peguam, kaunselor. Ya? Itu peranan kita. Supaya kalau boleh kita tak nak berpisah. Kan? Tak nak kalau tak nak bercerai. Sebabnya kesian ke anak-anak sebenarnya. Tapi kalau dah tidak ada jalan yang tak ada jalan terpaksalah minta perceraian kan. Apa-apa rujuk pada perbincangan di antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Yang kedua perbincangan antara kita dengan kaunselor dan juga khidmat guaman. Ya? Itu peranan kita. Okey.
Seterusnya untuk soalan yang terakhir, sebagai seorang wanita yang merupakan seorang ibu, anak dan juga pendidik, Saza rasa apakah cabaran yang dihadapi dalam dan cara untuk menghadapi itu? Sebenarnya Memang banyak cabaran. Cabaran memang dunia ini untuk tempat diuji, betul tak? Dunia Dunia ni tempat diuji. Tidak ada dugaan dan ujian yang tak ada dalam diri kita. diri kita. Lebih lagi Seorang isteri, seorang wanita, seorang anak, seorang isteri, ibu, berapa? Macam Ustazah ni kan? Ustazah ni seorang guru, pendidik, isteri, ibu, anak. Kan? Apa cabaran? Subhanallah, banyak sangat cabaran yang Ustazah alami sepanjang 21 tahun lah. Kan? Macam mana kita nak hadapi? Okey kan? Betul tak soalan tu kan? Macam mana kita nak hadapi semua cabaran yang kita alami kan? Okey. Kita satu je tonggak kita. Sekarang ni kita bercakap topik keluarga Islam mengikut perspektif Islam. Okey? Apabila kita orang Islam ni, kita hanya bergantung harap dan tawakal sepenuhnya 100% pada ilahi, ya kan? Untuk Ustazah lah. Tapi memang tak dapat tidak majoriti kalau Ustazah baca buku, mendengar ceramah apa-apa, memang tak dapat tidak kita akan berserah diri kepada ilahi. Apa-apa hidup ini kita bertonggak kepada ilahi. Dialah segalanya, ya. Segalanya. Dialah penyelesai masalah. Okey. Sujud akhir tu, sujud akhir dan solat tu sentiasa berdoa. Okay? Kita meminta daripadanya semuanya supaya kita lebih tenang, supaya kita lebih bersabar, supaya kita lebih aman, supaya lebih orang cakap apa? Lebih cool. Maksudnya kita boleh menyelesaikan masalah dengan baik, dengan senang. Sebab kalau kita ikut masalah ni sentiasa ada. Kita tak boleh lari daripada masalah dan kita bantu, ya Allah ya Tuhanku, ringankanlah bebanan yang kita hadapi sehari-hari. Semua dari dia. Berarti kita rajin minta doa daripada dia. Okay? Itulah pegangan Ustazah hari-hari. Nak hadap tu macam mana? Nak hadap tu kita kena tak boleh beremosi. Okay? Kalau kita beremosi maka apa-apa urusan kita akan semakin sempit, semakin susah. Kita sentiasa mesti bertenang. Dan juga kita mesti berzikir padanya selalu, selawat, insya-Allah supaya hidup kita sentiasa ingat, ya Allah, keadaan apa ni kan? Sebabnya Allah tu bersama kita selalu. InsyaAllah. Ya? Itu awak kata formula ataupun sifat untuk terhadap semua segala cabaran dugaan hidup ni, ya. Tidak ada yang lain selain daripada Yang Maha Esa, ya. Semua kita minta dari dia. Okey? Dan juga yang kedua minta doa daripada ibu bapa. Terutama ibu kita. Kalau ibu ada, kita minta doa. Ibu cakap kat ibu. Doakan untuk anak ia supaya kita ni boleh hadap cabaran ni dengan sabar. Tidak ada istilah hadap, betul tak? Nak buat benda ni susah lah. Macam adik juga kan. Nak buat assignment susah lah. Tak? Susahnya mengajar Islami. Lecehnya.
bab bab subjek ni. subjek ni. Kan Kan kena wawancara lah. Kena buat Kena buat assignment lah. Ingat, Ingat, hidup ni hidup ni tidak ada yang tidak senang. ada yang senang. Okey? Okey? Bersenang-senang dahulu. Bersusah-susah dahulu. Baru bersenang-senang kemudian. Ya? Itu Itu formula formula dia. Boleh? Boleh? Okey. Okey. Lepas tu satu Lepas tu lagi. satu lagi. Macam mana Macam mana kita nak hadap masalah? Okey. Kalau kita ada masalah, kita jangan pendam. Macam Ustazah. Takkan pendam. Kita ada Kita ada masalah, kita cari orang yang rapat dengan kita, orang yang boleh kita percayai. kita Kita luahkan luahkan segala apa yang kita ada masalah, kita luahkan pada dia. Selain kan? Kita kan Kita kan masa ada masalah, kita mesti cakap. Kan Izzati mesti nak cari Idina ke Atikah ke nak bincang apa kan. Macam Ustazah juga. Kalau ada masalah nak hadap ni dugaan hari-hari ni, masalah hari-hari ni, Ustazah akan mencari orang yang lebih berpengalaman daripada Ustazah untuk bantu Ustazah khidmat nasihat daripada dia supaya Ustazah lebih tenang. Kalau kita luah segala apa yang ada dalam hati kita dan kepala kita, saya punya. Kalau kita lepaskan, insya-Allah kita akan rilis. Kita akan tenang insya-Allah. Lepas tu kita lah minta pada dia. Okey? Kunci ya. Boleh? Boleh. Tapi the key is power. The power is key. The power is key ialah Allah doa. Doa itu. Boleh? Okey, itu je. Jadi untuk kesimpulan dia, wanita ni dia ibarat jantung lah dalam tubuh manusia. Mana kalau jantung tak sihat, dah lain pun akan terjejas. Tugas dia bukan untuk jaga makan minum, kesihatan, keselesaan. Dia juga bawa peranan untuk didik dan asuh. Walaupun dalam kekeluargaan, lelaki ni seorang mastermind, tapi dia memerlukan wanita sebagai pelaksana dalam rumah tangga. Betul, setuju. So, tanpa kesedaran dan kawalan yang betul daripada ibu-ibu ni, berpotensi untuk membesarkan lelaki yang tak berimah, tak bersitin, pak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. So, untuk itu dianjurkan berkelakuan baik, lembut dan sabar dengan wanita atas setiap sikap dia yang bengkok dan juga beberapa kelemahan akal dia. Ya, wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Kerana tangannya menghayung buaya mampu menggoncangkan dunia. Bergantung pada baik dan tak baik lah. Tapi ingat, menggoncangkan dunia itu pun cara yang betul juga kan. Okey? Alhamdulillah. Sama. Ada soalan? Lama sangat. Lama sangat pun. 2 jam lah kita sembang lah. Hampir 2 jam ke? Hampir 2 jam ke? Lebih juga. Lebih juga. Saza nak masak apa semua. Solat pun. Saza ni buka apa? Apa ke? Petang biasalah kan. Bawa anak. Ni je. Tapi saya suka cakap sembang dengan Atikah. Suka sembang tapi itulah. Jumpa face-to-face lagi lah. Suka sembang. Dalam laptop. Bila laptop ni kita tak boleh menghadap lama-lama kan. Macam lari fokus kan. Laptop ni paling over limit 2 jam pun. 2 jam lebih. Betul tak kena kedua ni. Okey, apa-apa tanya je lah. Faham dah semua ya? Jelas kan? Jelas, nyata.